Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Ta'ala. Sekali lagi kita dipertemukan pada hari ini, hari Khamis malam Jumaat, malam 24 Syaban 1444 Hijri. Ya, seminggu lagi insya-Allah kita akan bertemu dengan Ramadan. Jadi menyambung pengajian kita dalam kitab Sakaratul Maut, bersediakah anda menghadapinya? Kita masih lagi membincangkan persoalan fiqh jenazah. Pada siri yang lepas kita telah bincangkan beberapa persoalan. Antaranya ialah, apakah orang mati akan diazab apabila ditangisi oleh ahli keluarganya? Kemudian kita telah menjawab persoalan, bagaimanakah petunjuk Islam mengenai masalah takziah. Malam ini kita masuk ke soalan yang ke-35. Ada dua persoalan lagi dalam topik ni. Soalan yang ke-35, bagaimanakah pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang keadaan orang-orang mukmin yang derhaka di akhirat kelak? Adakah mereka akan kekal dalam neraka ataupun boleh masuk syurga? Orang mukmin yang derhaka di akhirat kelak, mereka ni kekal neraka ke ataupun boleh masuk ke dalam syurga? Seperti yang kami jelaskan sebelum ini, bahawa orang mukmin yang derhaka dia khawatiri akan masuk neraka. Makna kata orang mukmin ni yang tidak taat, yang maksiat, yang derhaka dengan perintah Allah, maka dikhawatiri, dibimbangi akan masuk neraka. Sedangkan Nabi sebut orang Islam itu pasti akan masuk ke syurga. Yang bawa kalimah la ilaha illallah pasti masuk syurga. Jadi bagi orang yang derhaka, dia buat dosa, mesti dia akan ada pembalasannya. Dalam hal orang yang dikatakan mukmin tetapi dia derhaka pada Allah, sama ada dia masuk neraka selamanya ataupun tidak, ulama ada beberapa pandangan. Antaranya ialah seseorang yang dia bermaksiat dan kemudian dia bertaubat pada Allah Ta'ala, maka terpulang pada Allah Ta'ala nak ampunkan dia ataupun tidak di akhirat nanti. Yang kedua, seseorang yang bermaksiat kemudian dia tidak bertaubat pada Allah Ta'ala, kemudian dia meninggal dunia, maka orang begini juga kembali kepada Allah Ta'ala, sama ada Allah Ta'ala ampunkan dia ataupun tidak. Dan boleh jadi orang begini boleh Allah Ta'ala ampunkan dia walaupun dia tak bertaubat. Makna kata orang begini dia tak minta ampun pun, dia bermaksiat tapi dia tak pernah minta ampun pada Allah, tak pernah bertaubat. Tapi Allah Ta'ala boleh ampunkan dosanya dengan rahmat Allah Ta'ala atas beberapa asbab. Antaranya yang pertama tentulah rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Buat dosa menggunung, buat dosa sebesar kapal, rahmat Allah seluas lautan. Makna kata luasnya rahmat Allah, keampunan Allah, maghfiratul Allah. Dan lagi, orang yang bermaksiat ini kemudian dia tak sempat bertaubat, kemungkinan dia tidak akan masuk neraka, diampunkan oleh Allah Ta'ala kerana berkat syafaat, iaitu syafaat Nabi SAW, syafaat ahli keluarganya yang sentiasa mendoakannya, yang sentiasa ingat pada dia, syafaat sahabat yang soleh. Ini antara kelebihan orang mukmin. Namun demikian tuan-tuan, walaupun seseorang mukmin yang masuk neraka kemudian dibenarkan keluar daripada neraka masuk ke syurga, tetapi tergamak ke kita masuk neraka walaupun sedetik? Itu persoalan dia. Api neraka tu 1000 kali ganda daripada api dunia. Kita tak payah pegang api pun, pegang bahang tu lah kan. Bahang tu kan, kita masak cerik tu, masak air panas, kemudian tuang dalam bekas ni, nak kata lemahnya kita ni, tuang dalam cawan. Kemudian air yang menggelegak tu, yang panas-panas berasap tu, kita tadah tangan macam ni. Berapa lama kita tahan? Tak tahan tuan-tuan, kejap aja kan. Lepas tu menggeletik lah kan kita, panas kan, tak tahan kita. Cuba kalau kita pergi tengah hari, sekarang ni dah mula panas tuan-tuan, tengah hari dah panas sangat dah kan. Jadi pergi dekat tengah jalan, atas jalan tar, tanpa berkasut, macam mana? Berlari kita tuan-tuan, tak mampu. Ini kan pula nak masuk neraka yang 1000 kali ganda lagi dahsyat. Maka janganlah kita sesekali beranggapan bahawa
alah orang beriman ni masuk neraka kejap je, lepas tu keluarlah. Dia ingat neraka tu macam lock up kan, macam penjara, kejap dia akan masuk, lepas tu dapat jaminan keluarlah. Tuan-tuan, ya, sedahsyat-dahsyatnya kalau kita rasa tanggungan azab kat dunia ni rasa macam perit, dekat neraka beribu kali ganda lagi perit. Walau demikian, semoga dia dikurniakan rahmat dan mereka tidak berkekalan diseksa di dalam neraka. Mereka disebut dengan golongan orang fasik kerana melakukan dosa besar terhadap Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, orang yang meninggal dunia dalam keadaan fasik, kita tak boleh kata dia ahli neraka, walaupun dia mati dalam keadaan maksiat. Kadang-kadang kita ni gomel cakap kan, kalau orang tengok tu mati bermaksiat, dia minum arak, kemudian dia berlumbur, kemudian aksiden, kita pun komen kat situ, habislah, matilah kau kan, tompek ke neraka kita kan. Sedap kita nak menghukum orang kan, padahal belum tentu lagi nasib dia dan nasib kita. Kita tak boleh kata begitu, ya. Adapun orang beriman yang beramal soleh kemudian dia meninggal dunia, maka sunat untuk kita katakan insya-Allah dia ni ahli syurga. Boleh cakap begitu, ahli syurga insya-Allah. Bagilah apa-apa tanda je. Kita jangan pandang yang buruk, pandang yang baik-baik je. Bagi saksi yang baik. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, ketika itu Rasulullah SAW datang ke rumahnya. Dan ketika itu bila buka muka Abu Salamah, melihat matanya terbeliak ke atas macam ni, mata terbuka kan. Semua orang terkejut tengok mata dia terbuka begini. Lalu Rasulullah SAW pun menutup matanya, tutup mata dia balik. Dan terdengarlah belakang orang bercakap macam-macam kan. Macam kita lah tengok pelik-pelik kat mayat, pekono mayat tu kan, adalah benda tak lopeh tu kan, adalah tu yang dia tengok dulu waktu hidup tu, adalah benda tak baik dia buat dulu. Semua kita cakapkan, Rasulullah dengar. Dan Nabi pun kata, sesungguhnya orang yang mati itu ketika diambil nyawanya, ketika dicabut rohnya, matanya mengiringi pemergian rohnya, dia akan pandang ke atas. Makna kata Nabi kata ini adalah fitrah, bukan sebab azab Allah. Fitrah, benda yang biasa. Dan Nabi kata, ucaplah yang baik-baik ketika ini. Makna cakaplah yang baik-baik ketika berhadapan dengan jenazah sekarang ni. Sebab malaikat yang datang sekarang ni semua mengaminkan setiap kata-kata kita. Maka kita ucap yang baik-baik lah, bagi kesaksian yang baik. Sebab itulah di antara kaedah ulama kita, lepas selesai solat jenazah, kita pun cakap, apa yang kita nak saksikan pada mayat ini? Baik. Apa kita nak saksikan pada mayat ini? Baik. Dia ada sandaran dia, berdasarkan hadis tadi lah. Kita nak beri kesaksian yang baik-baik kepada orang-orang yang baik, dan semua sekali lah kita anggap baik, ya. Walaupun orang tu kita kenal dia nakal lah dia ni kan, jahat kat kampung ni, dia lah paling setan sekali kata orang kan, tahap nakal tu. Tiba-tiba imam paling belakang cakap, apa kita nak saksikan pada mayat ini? Orang pun kata baik kan. Kita kat belakang kata, mana ada tu, dia yang paling setan tu kan. Jangan kita cakap macam tu kan. Kita pun cakap baik juga. Sebab apa? Besok dekat akhirat kita akan memberi saksi apakah kebaikan dia dan apakah kejahatan dia. Berat kita nak menanggung kan. Kita nak beri saksi pada orang lain, sedangkan diri kita pun belum tentu lagi. Waktu kita beri yang kebaikan dia, mudah-mudahan besok kalau kita mati pun orang cakap yang baik-baik juga pada kita. Itu harapan kita. Baik, ada soalan? Sebelum kita masuk soalan yang ke-36. Soalan yang ke-36. Bolehkah kita mengatakan seseorang sebagai ahli syurga atau ahli neraka? Ini lebih kurang soalan tadi juga. Ibn Taymiyah berkata, ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini memiliki dua pandangan. Boleh tak kita katakan kau ni ahli syurga ni, kau ni ahli neraka ni? Pandangan pertama, kita tak boleh mengatakan bahawa seseorang itu termasuk ahli syurga kecuali jika Rasulullah SAW mengatakan demikian. Memang Nabi kata, ya, antaranya Nabi kata, Sayyidina Uthman radhiyallahu, dia akhirat nanti dengan aku begini, kata Nabi. Mana kata Rasulullah dengan Sayyidina Uthman rapat begini. Rasulullah kata, wahai Bilal, aku dengar tapak kaki engkau dekat syurga. Masya Allah. Mana kata tentulah dia sahabat-sahabat ni ke syurga. Apa yang Nabi sebut, itulah ahli syurga. Pandangan pertama kata, apa yang Nabi sebut, itu dia. Kalau Nabi tak sebut, kita tak boleh kata. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua pula, orang yang takwa, orang yang zuhud, orang beramal soleh, di samping ramai orang yang mengakui kesolehannya ke atas dirinya, maka kita boleh mengatakan dia termasuk ahli syurga.
Dalilnya dalam sabda Nabi SAW, dia berhak masuk syurga, dia berhak masuk syurga. Kemudian baginda bersabda, kamu adalah saksi Allah di permukaan buminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pandangan kedua kata, dah memang kita kenal dia baik, kan, dia soleh, kan, memang kat kampung ni kita nampak dia ni lah paling baik orang, jaga adab apa semua. Bolehlah kita kata insya-Allah dia ni ahli syurga, ya. Begitu juga kalau kita tengok kanak-kanak mati, insya-Allah ahli syurga. Orang istimewa meninggal dunia, ahli syurga. Kita boleh kata demikian. Tetapi tidak boleh sama sekali mengatakan seseorang sebagai ahli neraka. Tak boleh. Seorang pun kita tak boleh sebut. Melainkan terhadap orang yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya bahawa mereka termasuk ahli neraka. Seperti contoh Abu Lahab dan lain-lainnya. Abu Lahab dah tentulah Allah dah hina dia dalam Al-Quran. Jadi boleh kita katakan dia ahli neraka. Firaun kita boleh kata dia ahli neraka sebab Nabi sebut. Makna kata ini golongan-golongan yang Nabi sebut, kita boleh kata. Jadi tidak dibenarkan mengatakan seseorang sebagai ahli neraka selain yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Makna kata termasuklah orang kafir. Orang kafir mati sekalipun jangan kita kata dia ahli neraka. Walaupun kita tahu orang kafir tempatnya dalam neraka, tapi itu secara umum. Tak boleh kita tunding jari jiran sebelah rumah mati, sian masuk neraka dia, kan. Tak boleh, kan. Itu dah khusus, dah menempatkan dia ke neraka, tak boleh. Itu urusan Allah Ta'ala, ya. Kita kena hormat dia tak? Kena hormat dia, wajib menghormati dia. Tak boleh kita katakan dia orang kafir meninggal ni tak boleh kita ziarah ni. Tidak, ya. Islam tidak melarang kita menziarahi kematian orang kafir. Pergilah, cuma tak boleh kita mengikut adatnya. Yang terutamanya dalam hal agama dia. Pegang colok, kita berkata ni tanda hormat saya. Itu tak boleh, ya. Baik tuan-tuan, wallahu a'lam bisawab. Habis 36 soalan fiqh jenazah yang kita bincangkan sepanjang pertemuan kita dekat sini. Kita akan masuk kepada tajuk yang baru. Baik tuan-tuan, ada soalan dalam hal ini? Okey, baik. Ya. Adab kita. Adab kita bila nak menziarahi orang yang bukan Islam, apa boleh kita buat sebagai tanda penghormatan kepada dia, ya. Tentulah kita tak boleh ikut cara mereka yang bertentangan dengan agama kita. Jadi apa yang boleh kita buat? Yang pertama ialah kita boleh hadir. Dan kita boleh, apabila melihat jenazah, kita hendaklah berdiri, walaupun itu orang bukan Islam, ya. Ketika Rasulullah SAW duduk bersama dengan para sahabat, tiba-tiba lalulah satu jenazah Yahudi. Orang angkat jenazah Yahudi nak pergi kubur. Nabi tengok, Nabi pun bangun berdiri. Sahabat tengok Nabi berdiri, sahabat pun bangun. Setelah jenazah tadi bawa pergi sampai dah tak nampak, barulah Nabi duduk. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, yang lalu tadi tu jenazah Yahudi, kenapa kita perlu bangun? Jawab Rasulullah SAW, walaupun dia bukan dalam kalangan kita, tapi dia juga ada hak untuk dihormati. Maknanya wajib tanda penghormatan kita pada si mati dan juga keluarganya. Ini Islam punya akhlak, ya. Kita boleh berdiri, kita boleh datang ucap takziah pada keluarganya. Salam takziah atas kematian mak tuan. Boleh. My condolences, apa ayat tu, kan. Cakap macam tu pun boleh. Makna kata tanda simpati kita. Apa lagi cara mereka? Ikutlah selagi mana tak bertentangan syarak, kan. Ataupun kita bagi bunga pada keluarga dia, boleh, tak ada masalah, kan. Biasa orang datang bagi bunga, kan. Bagi bunga pada keluarga dia, maknanya tanda kita ingat pada dia. Itu tak ada masalah, ya. Tapi yang jelas secara bertentangan dengan syarak, itu tak boleh. Kita pergi sembah, kita bagi ucapan kat depan, itu tak boleh. Ya, macam dia orang kalau macam Kristian, bila meninggal dia akan bawa ke church, gereja tu. Mayat dibawa ke depan, kemudian orang pun duduk ramai-ramai, seorang-seorang bercakap tentang kebaikan dia apa semua. Kita tak boleh buat macam tu. Itu bukan cara kita, ya. Dengar je lah. Kalau kita duduk, dengar je lah apa dia cakap, betul. Tak payahlah kita berdiri nak bagi ucapan pula. Apa kita nak ucap pada dia? Sesungguhnya saya kenal dia seorang yang baik,
insya-Allah tempat dia pun baik. Takkan kita cakap macam tu, kan? Jadi kita tak payah, kita dengar je lah apa yang dia kata, ya. Allahu a'lam. Soalan lain? Baik. Termasuk tajuk yang baru, menjelang sakaratul maut tiba. Sakaratul maut dari segi bahasa, sakarat itu ialah mabuk. Maut itu kematian. Sakaratul maut, mabuk di ambang kematian. Ia dalam pandangan ulama salaf merupakan masa-masa yang mesti kita lalui. Semua kita pasti mati. Semua akan melalui detik sakaratul maut. Semua akan melaluinya dan merasainya. Ia telah dirasai oleh para raja, rakyat jelata, orang kaya, orang miskin. Seluruh umat sudah mengalami dan merasakan kematiannya. Kita juga akan melaluinya. Jangan kita lupa, tengok orang meninggal, kita pun akan melaluinya. Rajab, Sya'ban adalah bulan yang paling banyak kematian. Sebab tu kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kalau kita mati, mudah-mudahan dalam keberkatan Allah. Wa balikna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Maksudnya mendalam, tuan. Maksudnya tak semua orang sampai dalam bulan Ramadan, ya. Saya di tempat saya Kuala Lumpur tu, jiran saya hari ni 3 orang meninggal. 3 orang meninggal, kan. Maknanya semalam 2 orang. Banyak pula. Bukan kata kematian tu tak ada, kematian tu ada, tapi semakin dekat Ramadan semakin banyak kematian-kematian yang datang, ya. Kita pun akan menunggu masa. Allah Ta'ala berfirman, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Dan berapa banyak umat yang kami telah binasakan sebelum mereka. Adakah kini kamu melihat salah seorang daripada mereka, ataupun kamu mendengar suara mereka yang samar-samar? Surah Maryam ayat 98. Berapa banyak saudara mara kita yang dah mati, mak ayah kita, nenek moyang kita, dulu bersama dengan kita, bersembang, bercakap. Tapi hari ini, pernah tak kita melihat dia lagi? Tak ada dah, dia dah pergi. Maknanya itu bukti bahawa di antara kita ni, keluarga kita, semuanya akan pergi. Ambillah kesempatan masa yang ada ni, ya. Sebab bila dah tak ada tu, baru kita akan terasa pentingnya dia di sisi. Banyak orang bila ada keluarga, pasangan masih ada, kadang-kadang kita ambil acuh tak acuh. Bila tak ada, baru rasa sunyi, kan. Bila ada, bila kau nak mati ni, kan, kita marah dia, kan. Kau ni betul lah menyusahkan orang, bila nak mati ni, kan. Bila tak ada kawan tu, sunyi lah, kan. WhatsApp dia tu kita baca lah balik, kan. Dengar balik suara dia. Itulah manusia, kan. Bila tak ada, dikenang-kenang, kan. Maka itulah kematian yang memisahkan antara hidup dan mati. Perbahasan saya pada kali ini terdiri daripada 3 unsur penting. Pertama, Al-Quran yang membincangkan kematian. Kedua, kematian dalam perspektif hadis sahih. Ketiga, kematian mengikut pandangan ulama salaf dan orang-orang yang lalai. Maknanya kita nak bincangkan kematian ini dalam 3 aspek: Al-Quran, hadis sahih, dan juga pandangan ulama salaf. Antaranya kisah Amru Al-As, merupakan seorang sahabat yang terkenal dengan kecerdikan dan ahli strategik, sehingga mendapat gelaran Asadullah, singa Allah, ataupun Asadur Arab, singa Arab. Betapapun hebatnya dia, liciknya, namun dia tetap tidak mampu mengelakkan diri daripada kematian. Kematian boleh memusnahkan tipu helah orang licik. Dia dapat melumpuhkan kekuatan penguasa. Dia boleh meranapkan segala harta benda orang kaya. Ketika Sayyidina Amru Al-As dalam sakaratul maut, puteranya Abdullah bertanya, "Wahai ayahku, bolehkah engkau menggambarkan kematian kepadaku? Engkaulah orang yang paling tepat untuk menjelaskannya." Padahal ayahnya ketika itu sedang bergelut dengan kematian. Dia tanya, "Macam mana rasa sakit ni? Cuba ayah cerita balik." Lalu Sayyidina Amru Al-As pun menjawab, "Wahai anakku, demi Allah, seolah-olah gunung ganang yang ada dekat permukaan bumi ini semuanya diletakkan di atas dadaku, dan seakan-akan aku menghidu udara dari lubang jarum kerana sesak nafas." Kata Sayyidina Amru beratnya,
umpama kena himpap dengan gunung ganang kat atas dada, umpama bernafas melalui lubang jarum yang sempit. Lubang jarum, tuan-tuan, lubang jarum tu kecil ke besar? Kecil. Kita nak masukkan benang tu dengan lubang jarum, tahu apa kali hisap lah kan? Tak masuk-masuk kan. Kecil, benang tu tak tahu, kejap ke sini, kejap ke sini, pakai spek dah tebal. Itulah lubang nafas kita, Allahu Akbar, tuan-tuan, di hujung hayat kita, ya. Amru al-As ini dia menangis ketika dia amal kematian dia. Lalu orang pun tanya dia, kenapa kamu menangis? Anak dia bertanya, kenapa ayah menangis? Sedangkan ayah ini dijanjikan syurga, antara sahabat yang dijanjikan syurga. Kenapa menangis sangat? Katanya, aku tak tahu di manakah nasibku kelak, kerana aku pernah melalui 3 fasa zaman. Pertama, ketika zaman jahiliah. Waktu itu aku dalam keadaan jahil. Orang yang paling aku benci ialah Rasulullah. Ketika itu, kalau ada Rasulullah depan mata, tentu aku akan membunuh dia, tentu aku akan ludah dia. Makna bencinya dia pada Rasulullah ketika itu. Kata Amru al-As, sekiranya aku mati ketika waktu itu, nescaya tempat aku adalah neraka. Kata dia. Lantas satu ketika Allah Ta'ala bagi aku hidayah. Aku berbai'ah kepada Rasulullah SAW. Setelah aku memeluk Islam, orang yang paling aku cintai kat muka bumi ni ialah Rasulullah SAW. Tak ada orang yang paling aku cintai. Bahkan aku malu nak menatap wajahnya. Kalau sekarang ni kalian tanya kepada aku macam mana rupa Rasulullah, tentu aku tak dapat jawab. Sebab Amru al-As ini dia segan nak tengok wajah Nabi. Malunya dia, tawaduknya dia pada Rasulullah SAW. Dan katanya ketika itu, kalau aku mati, tentu tempat aku di syurga. Sebab kecintaan yang luar biasa. Dan sekarang ni Rasulullah telah wafat, aku telah masuk ke fasa yang ketiga. Aku sempat dilalaikan dengan duniawi, dengan kesibukan harta dunia, sehingga sekarang ni aku tak pasti di manakah tempat aku. Makna kata dia pun tak tahu sebab apa. Dia dah melalui 2 zaman. Sekarang zaman ketiga, Rasulullah tak ada. Dia sempat terlalai, adakah dia masuk syurga ataupun neraka. Itulah Sayyidina Amru al-As radhiyallahu. Bayangkanlah bagaimana keadaan seseorang yang gunung ganang dunia diletakkan dalam dadanya, dia bernafas dari lubang jarum sempit tu. Batu nafas ni sakit. Antara kaedah kita nak ajar kalimah la ilaha illallah pada orang, jangan kita paksa dia, ya. Kita ajar dia la ilaha illallah, tengok pada turun naik nafas dia. Sebab dia tarik nafas tu sakit. Nampak dada dia sedang naik dalam keadaan payah. Ni dalam persoalan dia tengah nazak, bukannya mati aksiden terus meninggal, tak sempat lah kita. Ataupun yang mana duduk dekat katil hospital ICU ke, kita tak sempat nak tengok. Ini dalam keadaan kat rumah tengah nazak kan. Tarik nafas dalam, kita jangan ajar dia kalimah itu. Takut kalimah itu mengundang kebencian dia. Orang tengah sakit gigi, tiba-tiba kita usik dia, apa jadi kan? Sakit gigi ni kan, tiba-tiba kita geletek dia, agak-agak apa jadi orang tu kan? Langsung batu hingga ke kepala kita. Pasal orang tengah sakit kita usik kan. Nak sakit gigi kan. Ini kalau sakit nak mati, dia sakit, tiba-tiba kita paksa dia ucap la ilaha illallah, diamlah, betul sakit ni. Takut-takut dia benci kalimah tu. Maka ketika dada sedang naik, kita nampak dada sedang naik dan dia nak hembus, saat itu sangat sekejap, dia nak hembus, kita bisikkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan ketika dia hembus, membawa kalimah la ilaha illallah sekali. Itu kaedah dia. Tarik nafas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekiranya dia dapat sebut sekali, alhamdulillah. Jangan kita paksa lagi. La ilaha illallah disebut, alhamdulillah dapat juga disebut. Teruskan lagi bang. Nak ambil ni tasbih, teruskan. Tak boleh, dia tengah nazak. Dia dapat ucap sekali pun jadilah. Kemudian biarkan dia pergi dengan tenang. Sekiranya tak dapat kalimah la ilaha illallah tu, memang tak dapat dah, memang dia dah keluar lidah dia, minta dia ucap kalimah Allah. Cuba Allah, kata dia, sehingga dia dapat keluar kalimah tu. Dan sekiranya memang tak ada apa-apa bunyi, begitu juga dia tak sedar, maka mintalah isyarat apa-apa, tanda dia terima kalimah itu. Sebut la ilaha illallah,
Kalau tak dapat sebut, cubalah gerakkan jari, cubalah gerakkan mata, tanda dia pegang kalimah tu. Kalau dia gerak jari dia, sikit je bergerak, kita pun nampak, alhamdulillah dia dapat sebut kalimah tu. Itu cukup lah tu. Tak payah kita paksa dia, tuan-tuan, ya. Dan sekiranya dia tak bagi tanda, tak dapat sebut, kemudian dia terus mati, waktu tu kita dah ajar dah. Dapat tak sebut? Tak dapat. Ada tak tanda apa-apa? Sikit sign, signal pun tak bagi. Macam mana ni kan? Entahlah manalah tempat dia ni kan. Tak selamat ada ni. Jangan kita sangka buruk. Sangka baik. Mungkin dia sebut, mungkin dia bagi isyarat, cuma kita yang tak perasan. Kita sangka baik. Sebab itu bergantung kepada hak Allah. Allah Ta'ala yang membenarkan, dan Allah Ta'ala juga yang menyekat. Yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah, dia teguhkan ucapan orang beriman di dunia dan di akhirat. Kalau orang ni orang beriman, kalau orang ni beramal soleh, dia pasti akan dapat sebut kalimah ini. Pasti akan disebut, tuan-tuan. Walaupun dia mati seorang-seorang kat rumah, dia akan sebut. Ni janji Allah. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah Ta'ala juga akan sesatkan orang yang zalim dengan perbuatan dosa dan maksiat. Walaupun ramai orang ajar kalimah tu pada dia, tapi kerana Allah tak izinkan, maka dia tak akan dapat sebut walaupun sepatah. Ini janji Allah. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Allahu akbar, tuan-tuan. Inilah yang disebut tentang kematian. Ada soalan, tuan-tuan? Dah waktu isyak ke? Belum. Sikit lagi. Ibn Rajab menceritakan Umar Al-Khattab radhiyallahu bertanya kepada Ka'ab Al-Akhbar, wahai Ka'ab, boleh tak kamu cerita kematian padaku? Ketika itu Ka'ab Al-Akhbar sedang nazak. Dia pun cerita pada Sayyidina Umar, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, perumpamaan kematian itu bagaikan seorang lelaki yang dipukul dengan sebatang pokok bidara. Pokok bidara ni, tuan-tuan, tajam duri dia, kan? Pukul dengan pokok bidara, gitu. Sebuah pokok yang penuh dengan duri tajam. Setiap duri dimasukkan ke dalam mulut sampai ke urat saraf, kemudian sampai sebaik saja pokok itu sampai dekat jantung dia, kemudian disentak dengan kuat. Maka setiap duri yang melekat pada urat saraf tersebut ikut tercabut bersama dengannya. Begitulah sakitnya. Duri masuk ke dalam tekak kita, zap, tarik keluar. Tuan-tuan, sakit. Orang yang tengah nazak dekat hospital ataupun dibawa ke hospital emergency, kalau tuan-tuan perasan, kalau dia meninggal, mesti banyak keluar darah daripada hidung, mulut dia. Padahal dia elok je daripada rumah kita. Sampai ke hospital meninggal, banyak pula darah keluar. Darah apa ni? Itu ialah darah kesan daripada tiub pernafasan tu disumbat ke dalam tekak dia. Sebab dalam keadaan emergency, dia tak boleh nak slow-slow macam kita hidup ni kan, masuk kan. Tak boleh, tuan-tuan. Dia kena rodok, zap, langgarlah tekak ni, langgarlah apa semua, luka semua, sampailah ke paru-paru dia nak bagi pernafasan. Sebab itulah bila dia dah meninggal, darah keluar, kan luka tadi tu. Itu tiub yang tidak tajam. Apatah lagi kalau pahat pokok bidara tadi yang masuk ke sentak kita. Allah, kalau kita renungkan, tuan-tuan, ngerinya. Ya Allah, itu adalah kematian yang dirasai oleh semua orang, termasuk junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pedih. Nabi kata, wahai Jibril, tak boleh slow lagi ke sakit ni? Pedih sangat. Malaikat maut pun jawab, ya Rasulullah, ini yang paling seringan-ringannya. Seringan-ringannya, tapi peluh Rasulullah bercucuran jatuh. Sakit. Itu kekasih Allah. Tahap kekasih Allah. Kita ni kekasih Allah ke? Jauh kita dengan Nabi. Bagaimana kita boleh rasa relax saja untuk berhadapan dengan kematian, tuan-tuan, ya? Itu baru penyiksaan yang pertama. Belum lagi yang selepas daripada itu. Mudah-mudahan itu sajalah penyiksaan yang pertama dan terakhir untuk kita. Selepas daripada itu, kita bahagia, tenang di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, ya. Ada persoalan, tuan-tuan, sebelum saya tangguh? Ya. Baik. Ya. Hidup balik. Biasanya orang yang setiup ni, kalaulah ditakdirkan Allah Ta'ala dia hidup, biasanya dia susah nak bercakap.
untuk beberapa hari. Tekak dia sakit. Sakit sangat. Kita ingat dia macam tak ada suara. Ni tekak dia ni sebab luka. Mungkin makan masa seminggu, 2 minggu, kemudian dia akan baik sendiri. Jadi kadang-kadang benda tu lah yang menyebabkan dia ada sakit lain, penyakitan kuman pula, paru darah lah. Itu faktor lah tu. Tapi Allahu a'lam lah. Itulah kepakaran hospital doktor, kan? Itu yang berlaku selalunya. Baik, insya-Allah. Kita tuan ada soalan sebelum kita tangguh. Ni lepas ni nak raya dah. Dah raya lah kan. Pasal saya kata pun puasa dah tak ada dah. Tangguh kuliah kan. Ada ke tak tahu lagi? Tazkirah ganti. Lepas tu raya. Biasanya raya kita ni sampai raya haji, kan? Lepas raya haji lah kot kalau kita ada rezeki jumpa. Itu pun kalau panjang umur, tuan-tuan, kan? Jadi tuan-tuan, saya ucapkan salam Ramadan. Yang mana beberapa hari lagi kita nak masuk ni, kita jadikanlah Ramadan ini seolah-olah macam Ramadan terakhir. Ya, walaupun tiap tahun kita dengar ayat yang sama. Jadi kalau Ramadan terakhir, tak terakhir pun kan dapat lagi, kan? Kan kita beranggapan seolah-olah Ramadan terakhir. Apa yang kita nak buat sekiranya Ramadan terakhir? Tentu kita nak buat yang terbaik. Puasa yang terbaik. Mudah-mudahan itu jugalah natijah yang terbaik. La'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Wallahu a'lam bissawab. Minta ampun, minta maaf segala kekurangan, kekilafan, keterlanjuran kata-kata dan masa ambil. Saya tangguh dengan tasbih kafarah dan sutra. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.